Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak murid-murid? Okey, insya-Allah hari ini untuk pembelajaran sirah kita, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, seperti yang minggu lepas kita telah pun belajar mengenai peperangan Bani Ghatfan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar seterusnya apakah yang berlaku pada pembelajaran kita yang sekarang. Okey, insya-Allah. Pertama sekali untuk tajuk kita hari ini yang kedua iaitu Ruqayyah binti Muhammad meninggal dunia. Okey, Ruqayyah binti Muhammad meninggal dunia. Okey, Ruqayyah ni merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Perkahwinan tersebut telah merapatkan hubungan Sayyidina Uthman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa umat Islam berhijrah ke Madinah, Sayyidina Uthman turut serta berhijrah walaupun terpaksa meninggalkan segala harta kekayaan yang dimilikinya di Mekah. Okey, jadi murid-murid, di sini kita perlu tengok, okey, apa yang Ustazah nak highlightkan di sini ialah yang mana Ustazah nak anak-anak murid semua tahu yang mana Ruqayyah ni adalah puteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang mana Ruqayyah ni telah pun berkahwin dengan siapa? Sayyidina Osman. Okey, Ruqayyah telah pun berkahwin dengan Sayyidina Osman. Okey, bila mana selepas Sayyidina Osman berkahwin dengan Ruqayyah, hubungan kekeluargaan di antara Sayyidina Osman dengan Rasulullah punya keluarga semakin rapat, okey, semakin akrab. Okey, jadi semasa umat Islam berhijrah ke Madinah, okey, Sayyidina Osman pun turut serta berpindah ke Madinah dan apa yang berlaku ialah Sayyidina Osman terpaksa meninggalkan segala harta kekayaan yang dimilikinya di Mekah. Sayyidina Osman ni kaya. Kaya sangat. Okey. Seterusnya kita tengok, okey, apakah peristiwa yang berlaku seterusnya? Sayyidina Osman tidak turut serta dalam peperangan Badar disebabkan menjaga isterinya Ruqayyah yang sedang sakit. Okey, semasa peperangan Badar berlaku, okey, Sayyidina Osman tidak bersama, tidak turut serta kerana Sayyidina Osman terpaksa menjaga isterinya iaitu Ruqayyah yang sedang sakit. Okey, tidak lama selepas itu Ruqayyah meninggal dunia. Sayyidina Osman berasa sangat sedih dan beliau segera bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil air matanya mengalir dan mengatakan kebimbangannya terhadap hubungannya dengan Nabi akan terputus. Okey, dekat sini Sayyidina Osman telah pun selepas je Ruqayyah wafat, Ruqayyah telah meninggal dunia. Sayyidina Osman ini pun datanglah berjumpa dengan Rasulullah, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang mana Sayyidina Osman pun berkata, Sayyidina Osman berasa gusar ataupun bimbang. Apakah yang akan terjadi dengan hubungan kekeluargaan? Adakah terputus hubungan kekeluargaan di antara Sayyidina Osman dan baginda sallallahu alaihi wasallam? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluahkan rasa terharu terhadap menantunya yang baru kematian isteri itu. Jadi Rasulullah pun luahkanlah rasa terharu sebab apa? Ialah bila mana Sayyidina Osman telah pun menjadi menantu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia pun rasa risaulah, adakah hubungan kekeluargaan di antara Sayyidina Osman dan Rasulullah terputus. Jadi Rasulullah ni rasa sangat terharu. Rasulullah rasa terharu dan bagi menghiburkan hati menantunya, baginda telah berkata, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menikahkan kamu dengan adik Ruqayyah iaitu Ummu Kalthum. Sekiranya saya ada 10 orang anak perempuan, kamulah yang saya pilih menjadi menantu. Subhanallah. Okey, jadi selepas sahaja kewafatan Ruqayyah, okey, disebabkan Rasulullah hendak menghiburkan hati Sayyidina Osman. Sayyidina Osman yang sangat baiklah, menantu yang sangat baik, yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Osman pun Rasulullah telah pun diperintahkan oleh Allah SWT sendiri untuk mengahwinkan Sayyidina Osman dengan Ummu Kalthum. Okey, alhamdulillah. Jadi akhirnya Rasulullah telah mengahwinkan Sayyidina Osman dengan Ummu Kalthum dan terjalin lagi hubungan kekeluargaan di antara Sayyidina Osman dengan keluarga Rasulullah. Okey. Seterusnya yang ketiga, perkahwinan Sayyidina Uthman dengan Ummu Kalthum. Pada tahun ketiga Hijrah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah meninggal dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan Saidina Uthman bin Affan dengan puterinya yang kedua iaitu Ummu Kalthum. Tadi itulah pada tahun ketiga hijrah tu telah pun wafatnya ataupun meninggalnya Ruqayyah. Jadi pada tahun ketiga selepas kewafatan Ruqayyah tu Rasulullah telah pun mengahwinkan Ummu Kalsum dengan Saidina Uthman. Okey. Seterusnya, Saidina Uthman digelar Zunurin, iaitu yang mempunyai dua cahaya. Okey, kerana mengahwini dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kat sini kita dapat tahu gelaran yang diberikan kepada Saidina Uthman iaitu Zunurini. Okey. Kerana Saidina Uthman ni telah pun berkahwin dengan dua orang puteri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi info di sini, Islam mengharuskan perkahwinan adik-beradik selepas salah satu meninggal dunia atau bercerai. Okey, tak ada masalah lah. Okey, yang tu dah masuk yang lain Okey. Jadi kita tengok sedikit rentetan cerita daripada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama yang seterusnya perkahwinan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Okey, tadi kita dah tengok dah di antara Ruqayyah dengan Sayyidina Uthman dan Ummu Kalsum dengan Sayyidina Uthman. Sekarang ni kita tengok perkahwinan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Okey, Fatimah ni siapa? Fatimah ni pun anak baginda sallallahu alaihi wasallam juga. Okey, Sayyidina Ali bin Abu Talib telah melangsungkan perkahwinan dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Fatimah pada tahun ketiga hijrah. Okey, Sayyidatina Fatimah ni antara puteri Rasulullah yang sangat popular lah. Kalau cerita ataupun sebut nama Fatimah ni, kita akan rasa sebab apa? Fatimah ni adalah antara anak yang sangat rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan macam pelbagai perkara ataupun banyak perjuangan-perjuangan yang bersama ataupun banyak yang kita dapat pelajari daripada kisah Fatimah. Okey. Jadi Fatimah dan Sayyidina Ali ni telah pun dikahwinkan ataupun disatukan pada tahun ketiga hijrah. Semasa perkahwinan itu, Sayyidina Ali berumur 21 tahun dan Fatimah 15 tahun. Okey, kamu jangan terkejut pula. Ya Allah Ustazah, mudanya Fatimah kahwin. Okey. Pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, okey, perkara ini tidak menjadi suatu isu kan. Lagipun mereka pun dah kita sebagai orang perempuan dah pun akhir balik pada usia 9 tahun kan. Jadi macam itulah, tak ada masalah. Okey, hatta baginda sallallahu alaihi wasallam juga berkahwin dengan Siti Aisyah semasa Aisyah berumur 9 tahun. Okey, jadi kena ingatlah ni. Okey, semasa Sayyidina Ali dengan Fatimah berkahwin, sewaktu tu Sayyidina Ali berumur 21 tahun, pun muda lagi kan. Okey, dan Fatimah berumur 15 tahun. Jadi hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata, iaitu Hasan, Husin, Zainab dan Ummu Kalthum. Kenapa nama lebih kurang sama je? Kan mereka mengambil semulalah nama-nama dalam kalangan keluarga mereka. Okey. Jadi, kalau kita tengok di antara anak-anak anak-anak Fatimah dan Sayyidina Ali ni, yang selalu kita dengar, yang popular kita dengar ialah tentang kisah Hasan dan Husin kan. Semasa Hasan dan Husin bermanja-manja dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Husin dan Hasan sering bermain-main. Okey, jadi banyak kisah-kisah yang kita dengar tentang Hasan dan Husin. Okey. Jadi seterusnya perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bin Umar. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Hafsah dengan mas kahwin 400 dirham dengan tujuan yang pertama. Apa tujuan kenapa Rasulullah ni kahwin dengan Hafsah ni? Okey, yang pertama adalah untuk mengenangkan jasa suaminya yang terkorban dalam peperangan Badar. Jadi biasanya Rasulullah akan mengahwinilah janda-janda ataupun balu-balu yang telah pun kematian suami yang berkorban di medan perang. Jadi mereka untuk ingat jasa pengorbanan mereka, untuk mengangkat martabat mereka, Rasulullah akan berkahwin dengan mereka. Okey. Seterusnya
mengeratkan persaudaraan antara keluarga suaminya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu antara hikmahnya lah kenapa ataupun apa tujuan Rasulullah mengahwini Hafsah tadi. Okey. Seterusnya kelahiran Hasan bin Ali. Okey, pada tahun ketiga Hijrah, Sayyidatina Fatimah bin Muhammad telah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Hasil perkahwinan tersebut lahirlah putera yang bernama putera yang pertama bernama Hasan. Okey. Jadi selepas perkahwinan mereka tu lahirlah Hasan. Okey. Jadi kesan dan iktibar di sini yang kita boleh dapat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyebarkan dakwah Islam. Semakin ramai orang kafir menerima ajaran Islam dan orang Islam boleh menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan dakwah terhadap orang yang bukan Islam. Okey. Jadi kesan dan iktibar yang kita boleh dapat daripada kisah yang daripada awal kita belajar. Okey, sehinggalah yang hari ni yang kita dapat ni tentang perkahwinan anak-anak Nabi. Okey. Banyak yang kita dapat pelajari yang mana betapa mulianya hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam medium yang sebenarnya kita ni sebagai orang Islam, kita macam-macam medium kita boleh gunakan untuk menyampaikan dakwah. Tidak semestinya kita hanya perlu menjadi seorang ustazah, tak perlu pun. Sebenarnya setiap umat Islam ada tugas mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi mereka boleh menyebarkan dakwah. Jadi kita kena jadi orang Islam yang sentiasa menyebarkan dakwah kepada orang yang bukan Islam. Tak semestinya kita kena paksa dia kan. Hai, kau masuk Islam. Tak semestinya. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh berdakwah dengan akhlak kita yang sangat baik kan. Okey. Jadi okey. Ustazah rasa setakat itu dulu perkongsian Ustazah pada hari ini. Okey, sekiranya terdapat sebarang masalah boleh bagi tahu pada Ustazah, insya-Allah. Okey, untuk tugasan hari ini murid-murid semua boleh buat buku aktiviti. Okey, buat buku aktiviti pada tajuk ini. Siapa-siapa yang ada buku aktiviti tu boleh dah nak buat aktiviti tu sampai habis pun tak ada masalah. Okey, buku aktiviti. Nanti buka buku aktiviti pada bahagian-bahagian ini. Jika dah siap, boleh hantar pada Ustazah. Boleh hantar semula ke dalam Google Classroom untuk Ustazah buat semakan. InsyaAllah. Okey. Sekian daripada Ustazah. Mana yang baik semua daripada Allah SWT. Mana-mana yang kurang ataupun apa sebarang kekurangan yang Ustazah cakap tadi adalah dari diri Ustazah sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.